Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Maka pada hari ini kita sambung pelajaran kita pada setiap pagi insya-Allah. Sekarang ini kita duk baca, duk bincang, duk muzakarah tentang hadis-hadis yang dipilih daripada kitab Riyadhus Shalihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka pada hari ini kita akan baca hadis yang ke-6 daripada hadis yang kita duduk dalam bab al-ikhlas lagi. Maka pada hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salata ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Ini ialah satu hadis yang ke-6 yang kita akan bicara pada hari ini, juga daripada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sebagaimana kita royak dan kita kadang-kadang kita berulang supaya saudara-saudari yang bersama kita dapat faham, iaitu cara kita baca kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama, kita baca hadis hingga selesai. Lepas pada tu kita mari berkecek, mari bicara sikit sebanyak tentang rawi al-hadis, sahabah yang riwayat hadis ni. Kemudian kita mari huraian, ambil makna, maksud, isi dalam hadis, dan lepas pada tu kita mari kira bicara tentang pelajaran yang kita dapat daripada hadis tersebut. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini satu hadis yang sahih yang rawinya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah kena kepada seorang sahabat yang kita berkecek dah dia terjemuh dah sikit sebanyak pada hadis yang telah lepas mari, hadis kemarin lah. Tetapi hari ini mari jumpa hadis
maka sahabah yang riwayatkan hadis kena kepada Abu Hurairah pula. Maka kita tak sah berasa pelik lah. Sebab hadis Abu Hurairah ialah banyak sekali. Di dalam hadis semua, hadis Abu Hurairah lah yang paling banyak. Sebagaimana kita royak kemarin, iaitu 5,700 lebih daripada hadis yang Abu Hurairah menyampaikan kepada umat Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita kecek dah marah Abu Hurairah sikit sebanyak, maka hari ni sambung sikit lagi. Jadi pada satu ketika ada seorang orang tabi'in, orang yang tak ada dengan Nabi tapi dengan para sahabat, maka daripada orang yang dia ada, maka dia ada dengan Abu Hurairah. Maka dia ditanya Abu Hurairah. Nah, dia ni pelajar ilmu lah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, apakah takwa? Apakah takwa? Takwa ni satu lafaz yang banyak kita sebut. Bahkan boleh kata kalimah ni masuk semua telinga kita. Lebih-lebih lagi kita orang lelaki ni gak sentiasa dengar semua lah. Nah, sebab apa? Sebab syarat bagi nak sah ketebah tu kena ada wasiat, kena ada pesan ni suruh orang Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ni sangat penting. Takwa tak dapat tidak bagi orang yang akan masuk syurga, mesti kena ada takwa dalam jiwa. Maka seorang ni orang tabi'in, pelajar daripada pelajar ilmu yang duk mengaji dengan Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, dia mari berjumpa Abu Hurairah pada suatu hari. Maka dia tanya Abu Hurairah, wahai tuan guru kami Abu Hurairah, apakah takwa? Takwa tu apa? Kena ada kata lafaz takwa, dan takwa ni penting. Takwa tak dapat tidak. Tapi nak tahu apa benda takwa tu, isi dia, makna dia kat mana, gapo takwa? Nak faham. Supaya dia mari kaji diri dia, kata dia ni termasuk dalam golongan orang takwa atau tidak. Maka nak tahu kata dia takwa atau tidak, dia kena kenal dulu kata apa takwa. Sebab tu dia tanya orang yang tahu. Maka daripada orang yang amat tahunya di masa tu Abu Hurairah, seorang sahabat yang sangat alimnya. Maka selepas daripada dia tanya lagu tu, Abu Hurairah tanya balik. Tanya kata, kamu pernah bersapir dan kamu pernah jalan di atas jalan yang ada pohon berduri ke tak? Orang kamu yang tanya aku apakah takwa? Aku tanya mengkelik, iaitu mung pernah tak bersapir di atas jalan yang ada orang panggil po duri. Duri ataupun pohon kayu yang berduri. Kamu biasa lalu tak jalan berlagu tu? Nah, maka dia kata ya, saya pernah orang panggil apa, lalu jalan yang ada semacam tu. Ada pohon kayu yang berduri banyak. Nah, maka Abu Hurairah lepas daripada dengar jawapan lagu tu, bahawa budak ni kata biasa jalan lagi tempat jalan hak ada berduri begitu. Maka Abu Hurairah pun tanya pula. Tanya kata, "Patu mung yang bersapir yang jalan di atas jalan yang ada pohon berduri macam tu muat lagu mana?" Muat lagu mana? Tu. Maka budak muda ni jawab. Dia kata, kami hilik lari daripada duri supaya tak dapat menyakiti. Budak tu jawab begitu. Selepas daripada budak tu jawab, maka Abu Hurairah kata, itulah takwa. Itulah takwa. Tu. Bukan hilik di pohon duri takwa, bukan gitu. Nah, itu banding saja. Bandingan. Bukan kata orang nak takwa ni ke kena pergi tempat jalan hak ada duri, lepas tu jalan hilik takwa lah orang tu. Bukan begitu. Nah, itu nak banding rupa, nak nampak jelas, nak kita mudah faham.
Sebab kadang-kadang kita ni kena orang kecek apa yang mudah faham. Dan kena orang tak faham malaikat dengan melalui misal, melalui contoh, melalui tuayan. Maka jawapan Abu Hurairah kepada pelajar dia seorang ni, nah, Abu Hurairah jawab dengan bentuk contoh, dengan bentuk misal. Nah, kalau gitu apa makna dia? Maknanya takwa ni ialah kamu kena beringat. Orang yang ada takwa dia beringat. Nak buat supaya dia hilik ke duri dah. Ai nak buat ni boleh ke tak? Tak boleh buat, hilik tak boleh buat. Benda ni haram tak boleh makan, maka tak makan. Benda ni tak boleh kerja sebab tak comel, maka tak kerja. Ai dalam hidup dia tu, dia kena hilik semua daripada benda yang tak baik. Dia kena lari semua daripada benda yang haram. Dia kena jauh semua daripada benda hak Tuhan larang. Maka benda hak haram, benda hak Tuhan larang, benda hak tak comel ni, ia ada dengan manusia setiap masa, setiap tempat. Nah, cuma sikit banyak ya, tapi ada. Tak ada siapa selamat. Tak ada siapa lari lepas. Siapakah di tanah haram di Mekah pun ada maksiat. Ada benda tak baik. Di tanah haram sekalipun ada orang duk jual, menipu, ada orang bercuri. Sebab tu kelih orang-orang kita pergi buat haji sana ke, hilang mana duit? Hilang masjid haram. Kena guting dia mau baju, kocek baju tu. Hilang di panggil apa di Padang Arafah. Nah, hilang di panggil apa di masjid, panggil Aisyah. Hilang tengah-tengah jalan pergi masjid Al-Haram. Di tanah haram tu. Tapi curi dah ada, nipu dah ada. Nah, benda tak comel ada macam-macam. Nah, kalau gitu nak kata benda tak baik, benda maksiat, benda derhaka ni, benda tak comel ni, ia ada setiap masa, ada setiap tempat, cuma yang berbezanya sikit banyak saja. Maka sebab tu orang yang bertakwa ni bukan kata takwa hari ni isak tak takwa. Takwa tahun ni, tahun depan tak takwa. Tak. Takwa ni kena duduk mulazamah, kena duduk dengan dia sepanjang masa. Sebab ia kena guna semua. Jadi bila masa sahaja yang raih daripada dia takwa, dia juluh dalam lubang maksiat selalu dah. Nah, apabila raih takwa daripada panggil pandangan dia akan buat maksiat. Nah, sebab tu takwa tu apabila dia ada tu, dia lari semua. Nah, orang panggil maka ning dosa dia tak buat sebab takwa ada pada diri dia. Nah, mari bucu ni pula ada benda-benda yang haram pula, dia tak buat pula sebab takwa ada. Sebab itulah seorang yang nak bersapih ni dan kita bersapih belakang. Kita sentiasa bersapih dan tak akan bersapa ke tempat malaikat dia panggil jauh lagi masanya. Sebab apa? Sebab tempat suk kitanya ilmu syurga insya-Allah, waktu kita dah harap-harap ilmu neraka wala a'yadzabillah. Itu terpaksa. Selama tak sampai di situ, selama tu tak ada selesai lagi, tak sudah lagi bersapih kita. Maka bersapih yang panjang ni nak uis selamat. Nah, nak uis selamat sungguh-sungguh, nak uis selamat benar-benar, kena khabar semua. Maka khabar itulah takwa. Nah, sebab tu kita kena usaha saudara semua, ada takwa dalam jiwa kita. Baik. Lagi pula daripada benda yang berlaku dengan Abu Hurairah pada suatu hari, comel dia nasihat, dia ucapan dia wasiat kepada pelajar-pelajar, kepada orang Islam semasa dia, dan jadi pelajaran kepada orang yang datang lepas daripada dia mati, maka juga jadi pelajaran bagi kita. Maka dia kata kerana dia kata banyak di kalangan manusia dia nampak keaiban orang, banyak di kalangan manusia dia lihat keburukan orang, banyak di kalangan manusia dia duk kelih, lepas kelih panduk tutur keburukan orang. Walaupun keburukan orang tu halus sekalipun, tarik mata orang dia nampak, daki sikit ditekak dia nampak, tarik kuku sikit di tangan dia nampak hak orang, ataupun hak dia yang bersagut dosa penuh-penuh dia tak nampak. Ini pada rolik orang lagu tu. Jadi orang yang lalai daripada Allah, orang yang terlupa akhirat ni, dia tak padu hadiah.
Dia duk padu hal orang. Orang tu tak semaya, orang tu tak orang panggil pak, orang tu buat benda tu, orang ni buat benda ni. Dia tu pakai ye teh. Nyo pakai boleh lagu tu. Karik juga orang pakai. Lalu dia tulis tu naik mutu, naik lagu tu mutu. Duk kena lagu tu. Kecek juga lagu tu. Jadi hidup perhati hak orang ya. Emo hak pakai ye orang, emo hak keduduk ke orang, emo hak kenderaan orang, emo perbuatan orang. Nah, emo hak orang panggil hak kerja orang. Duk tu hak tu. Duk cari keburukan orang, duk kacik hak orang. Ataupun hadiri dia sendiri, dia tak ambil berat, dia tak padu, dia tak berdali. Nah, ini sifat orang lain lagu tu. Padahal hak sebenar pun, nah, hak benda yang ada pada dia tu lah hak teruk sekalinya daripada benda buruk. Benda keaiban. Sebab apa? Sebab kita lebih tahu apa kesalahan kita. Nah, apa kejahatan kita. Hak tu dengan cara yakin tu. Ada pun orang lain tu belum tentu. Kadang-kadang zahir nampak tak comel, hakikat comel. Nah, tu dia. Nampak lu ya tu. Allah sedekah tunjuk ke orang. Nah, kita nampak dia tunjuk ke orang. Tapi ya ikhlas kerana Allah. Tapi kita tutup hadiah. Jadi kebanyakan manusia tu lagu tu. Nah, ini pun ia beri kesedaran kepada kita. Nah, ia kata wahai orang Islam, janganlah kamu duk padu sangat hak orang. Janganlah kamu tutuplah hak orang. Janganlah kamu panggil pun hari-hari duk hak orang. Bahkan hak tu Tuhan tak ada suruh kamu kira kali hak tu. Tuhan tak katanya. Katakan kamu tak kecek hayat tu gitu. Kan kamu tak padu, kamu tak pati hayat. Tuhan tak tanya benda tu. Hak Tuhan tanyanya mung noh, comel kedak semaya be kedak kamu. Nah, orang panggil maksiat kamu tinggal kedak. Kebajikan suruh kamu buat kedak. Nah, itu hak Tuhan tanya. Kalau gitu, kamu kena padu hak kamu. Jangan padu hak orang. Itu sikit sebanyak saudara semua yang bersangkut paut dengan Abu Hurairah. Kita sambung sikit. Tak kalau kita kena ada kemarin pun kita raya ada. Baik. Maka saudara semua yang dikasihi, yang masuk bersama kita dah lebih kurang 20 orang lebih-lebih, kita share dan masuk kepada kawan-kawan kita atau masuk dalam klub. Hak diizin suruh share boleh bak ngajak agama, supaya ramai lagi daripada saudara kita boleh bersama kita dan dapat faedah bersama kita insya-Allah. Baik. Maka kita masuk cara dalam hadis insya-Allah. Maka ia kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Nabi kata bermula sembahyang seorang dengan bentuk berjamaah. Nah, bentuk jadi imam dengan makmum lah, bentuk berjamaah ni, maka lebih berganda di segi pahalanya di atas semaya dia seorang diri. Nah, semaya tu semaya di rumah dia, ataupun semaya tempat dia kerja, ataupun semaya di mana-mana yang bukan masjid itu. Nah, semaya berjamaah di masjid, nah lebih berganda. Nah, 20 lebih. Dalam hadis ni 20 lebih, tapi tak ada ayat atau berapa. Tapi dalam hadis yang lain ayat 25, 27. Nah, kalau gitu bermula sembahyang bentuk berjamaah, maka jemaah ni ialah sekurang-kurangnya 2 orang. Tu imam dengan makmum. Tu dapat jemaah dah. Nah, sekurang-kurang. Maka kau ramai kau molek, kau ramai kau lebih. Kau ramai, kau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia kata bermula sembahyang seorang manusia dalam keadaan dalam bentuk berjamaah ni lebih berganda di segi pahalanya 27 ganda ataupun 25 ganda daripada sembahyang seorang di rumah ataupun di kedai ataupun di mana-mana tempat. Lepas tu Nabi mari royak sebab gapakah orang semaya di masjid ni lebih berganda pahala daripada semaya sore di rumah. Nah, ataupun semaya berjemaah di rumah sekalipun. Nah, semaya masjid lebih banyak pahala lagi. Nah, maka Nabi royak sebab.
Nah, sebab Nabi mari menyatakan. Nah, sebab gapo ke orang pergi masjid ni lebih banyak dapat pahala daripada orang yang tak pergi masjid. Sama ada semaya sore atau majmuah di kawasan rumah, di kedai, di mana begitu. Maka Nabi kata wadzalika, dan bermula sebab demikian itu, sebab yang orang pergi masjid ni semaya jemaah di masjid dapat berganda segi pahala daripada orang yang semaya di kedai ataupun di rumah. Nah, anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Kerana sesungguhnya apabila seorang di kalangan mereka dia ambil air semaya dan dia mengelokkan ambil air semaya. Lagu mana elok ambil air semaya ni? Comel air semaya dia ambil. Dia ambil air semaya yang comel, yang betul, yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana tu? Iaitu dengan kita buat turut apa hak Nabi buat. Adabnya, adab cara ambil air semaya. Nah, iaitu dengan duduk, menghadap kiblat. Nah, lepas tu pakai air dengan cuma. Nah, lepas tu buat belaka hak Nabi buat. Hak sunat, hak fardu, hak rukun dia panggil buat semua. Nah, walaupun air semaya ni kalau kita ambil kita buat hak fardu saja sah dah. Boleh guna dah air semaya. Tapi dia panggil jika ambil hak fardu saja air semaya kita sah tapi tak comel. Tak comel. Air semaya hak comel ialah sah dan bersama sah tu nah wak semua hak sunat, lepas tu wak ikut adab-adab cara hak Nabi hajar. Nah, tu wak cukup semua tu barulah dinamakan air semaya tu comel. Maka Nabi kata sebab yang wak wisok lagi pada semaya jemaah di masjid tu dapat berganda pahala lebih banyak daripada orang semaya di rumah. Sebab lepas daripada dia ambil air semaya, comel ambil air semaya, kemudian dia pergi kepada masjid, summa atal masjid, kemudian dia keluar daripada rumah hendak pergi kepada masjid, la yuridu illa salata, maka tujuan dia pergi tu dia tak ada nak kepada benda lain. Nah, so saja yang mengeluarkan dia daripada rumah, nah, itu dia, dan pergi pada masjid tak ada benda lain. Nah, dia nak semaya. Sebab masjid ni bukan tak pergi pak wajib nak semaya. Pergi masjid duduk boleh. Pergi masjid pergi duduk panggil main boleh. Pergi masjid kira hari-hari tidur boleh. Boleh banyak, tapi tujuan pergi masjid ni dia nak pergi semaya. Itu niat dia. Itu niat dia. La yanhazuhu illa salah, dan tidak buat dia bergerak, tidak buat dia pergi, malaikat semaya itulah yang duk tolak duk hirat dia tu pergi kepada masjid. Nah, kemudian maka orang yang keluar daripada rumah dengan bentuk lagu tu yang tidak ada benda lain yang menolakkan dia pergi kepada masjid, malaikat semaya tu, Nabi kata lam yakhtu khutwatan, maka dia tak jakah satu jakah pun illa malaikat rufi'a biha darajatan. Nah, dia tak lakuh sejakah pun malaikat Tuhan angkat dia satu darajah. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dibuai dosa. Jadi pada hadis yang lain dapat 3 perkara. Orang yang keluar daripada rumah ni pergi kepada masjid, tujuan tak ada benda lain, hanya nak pergi semaya saja. Nah, maka ia jakah, satu jakah tu dapat 3 kelebihan. Yang pertama dapat 1 pahala, yang kedua dibuai 1 dosa, yang ketiga diangkat 1 darajah. Allahu akbar. Besarnya. Hatta maka begitulah. Nah, dibuai pahala sejakah, buai pahala, buai dosa, angkat 1 darajah. Jakah yang kedua pula. Nah, 1 pahala, dibuai dosa, angkat 1 darajah. Maka begitulah hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk masjid. Sehingga dia bukti berjalan, barulah bukti tulis, barulah bukti hapus dosa, barulah bukti tanda pahala, barulah bukti akad darajah. Nah, lepas tu fa idza dakhala al masjid, dan apabila dia masuk ke masjid, kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisu, maka ketika tu ditulis pahala semaya dah.
padahal dia tak semaya lagi. Masuk masjid duduk saja, duduk tunggu-tunggu orang qomat. Duduk tunggu-tunggu orang nak semaya, berjemaah dengan orang yang lain lagi yang akan mari itu. Maka ketika tu dia tak semaya lagi. Tapi Tuhan suruh para malaikat tulis pahala semaya dah. Sebab apa? Sebab dia mari nak semaya. Tu. Maka inilah tepat syahidnya hadis ni, iaitu diniat. Nak ayat katanya amalan baik ni kadang-kadang kita tak ada buat sekali, tak ada buat lagi, tapi boleh pahala dah jika niat kita tu comel, niat kita tu betul, niat kita tu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua. Lepas tu pula Nabi kata wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan para malaikat yang banyak, Allahu akbar, dan segala para malaikat sentiasa bersalawat, ai sentiasa berdoa ke atas seorang di kalangan kamu selama mana dia duduk tempat yang dia nak semaya. Jadi seorang yang mari daripada rumah mai kepada masjid, masuk duduk di masjid, maka duduk tunggu nak semaya, maka ketika dia duduk situ tu para malaikat duduk berdoa wik dia. Para malaikat duduk berdoa wik dia. Lagu mana kata? Yaqulun, berkata mereka itu para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah, kamu merahmatikanlah ya Allah ni hamba-Mu seorang ni yang duduk tunggu nak semaya tu ya Allah. Bukan seorang malaikat nah, ramai para malaikat. Tak tahu bilangnya, tak tahu jumlah cara mana yang duk berdoa wik dia. Allah hebatnya. Lepas tu bukan sekadar tu saja dak, doa lagi. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosanya ya Allah. Yang pertama, ya Allah merahmatikanlah hamba kamu yang duk tunggu nak semaya ni. Ya Allah ampunkanlah dosa dia ya Allah. Lepas tu Allahumma tuba alaihi, ya Allah kamu kurniakanlah kepada dia nikmat taubah yang membersihkan diri dia daripada dosa ya Allah. Lagu tu duk doa tak buti-buti sehingga dia Allahu akbar semaya berjemaah. Tu. Sebab tu di sini dia panggil kelebihan orang di awal kepada masjid. Sunat pergi awal dan sunat masuk masjid. Jangan duduk kecek ke luar, jangan duduk ke bira, jangan duduk di takhisi, jangan duduk buah, duduk mengupak ke orang lain. Bahkan niat daripada rumah, betul hati keluar daripada rumah, tuju kepada masjid, nak semaya saja, lepas tu pergi sapa-apa, naik lalu datang masjid. Naik, lepas tu duduk. Duduk situ tu, malaikat tak buti-buti berdoa wik dia. Jikalau tidak ada kelebihan lain bagi orang pergi masjid, malaikat hening saja cukup dah, memadai dah, kelebihannya sangat hebat. Lepas tu Nabi kata lagi, ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith fihi. Maka malaikat sentiasa berdoa kepada dia dan malaikat sentiasa tulis pahala kebajikan bagi dia. Selama dia tak ada menyakiti, selama dia tak ada batal semaya dia. Itu dia. Gapo menyakiti ni? Selama dia tak kecek hak orang. Selama dia tak ada pukul, tak ada tel orang. Selama tak ada habis air semai, tak berketuk, tak kecing, tak gapo. Selama tak ada berlaku benda tak molek daripada menyakiti orang atau membatalkan air semaya dia. Selama tak berlaku benda tu dan dia duduk situ tu tunggu nak semaya, selama itulah para malaikat duduk doa wik dia dengan kata, ya Allah merahmatikanlah dia ya Allah, ya Allah ampunkanlah dosa dia ya Allah, ya Allah kurniakanlah taubah kepada dia ya Allah. Saudara semua yang dikasihi, ini walaupun tajuk kita hadis ni tujuannya bersangkut paut dengan bab niat. Tetapi orang panggil kita baca saat itu orang panggil apa? Mari bentuk dalam keadaan semaya. Maka semaya ni dan semaya berjemaah ni, kelebihan dia sangat besarlah dalam agama kita Islam. Siapakah ada orang panggil apa dalam hadis yang Nabi duk cerita
Nabi duk royak kepada umat dia, Nabi duk gemar umat dia, maka Nabi kata daripada orang yang akan selamat daripada mahsyar Isyak, daripada susah payah, daripada haru-hara, daripada fitnah apa, daripada apa semua benda-benda yang tak baik. Nah, orang yang selamat ada beberapa golongan, maka satu golongan daripada orang yang akan selamat di akhirat kelak ialah warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Dan seorang yang hati dia bergantung dengan masjid. Allah, cinta kepada masjid. Gi semaya kelik marifat, hati dia ingat-ingat ke masjid nak pergi sokmo. Nah, orang siapa-siapa saja, tak kiralah rupa dia lagu mana, tak kiralah dia ni orang pasal mana, apabila hati dia terlekat dengan masjid, apabila hati dia cinta kepada masjid, apabila hati dia bergantung dengan masjid, apabila hati dia ni tak lupa-lupa masjid, nah, maka orang ni dia akan selamat daripada mahsyar Isyak. Apabila matahari atas kepala dia tak kena, nah, panas cara mana pun dia tak dapat, susah payah gapo pun dia dijagai oleh Allah. Tuhan menyelamatkan dia. Di sini Tuhan selamatkan, di sini Tuhan selamatkan, di sini Tuhan selamatkan. Siapa orang ini? Ialah orang yang hati dia cinta kepada masjid, orang yang hati bergantung dengan masjid, orang yang suka nak pergi masjid. Nah, tak berasa rehat hati dia selama dia tak pergi masjid. Allahu Akbar. Maka orang yang hati semacam ni itu tanah air yang jelas, tanah air yang nyata, tanah air yang agung. Kata dia ni benar-benar beriman. Orang sungguh-sungguh beriman dengan Allah. Sebab apa? Sebab masjid ni rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Maka orang yang cinta kepada masjid, lazimnya ia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sebab dia nak pergi semua rumah Tuhan. Dia berasa tenang jiwa dia apabila dia masuk rumah Tuhan. Maka roh kita ni, kita manusia ni ada dua. Nah, disusung daripada dua. Ada jasad yang dibuat daripada tanah dan ada roh di dalam. Nah, maka roh ni ia cinta, ia suka apa saja yang bersangkut dengan Tuhan. Sebab tu apabila seorang di kalangan kita sebut nama Tuhan dengan bentuk berzikir ke, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita kata lagu tu. Dan kita kata sama ada kita kata seorang diri, duduk seorang dalam rumah, duduk seorang tepi patah, duduk seorang dalam kebun ke, atau kita kata ramai-ramai dalam majlis ilmu, kita kata ramai-ramai dalam masjid ke, la ilaha illallah, la ilaha, gapo yang dia kita, gapo akan berlaku dengan kita. Jadi pada galik kita ni akan berkocok, iaitu la ilaha illallah, la ilaha. Sebab apa? Sebab roh ia berasa mani, roh ia berasa sedap, roh ia berasa tenang. Sebab tu roh ni apabila orang pergi masjid, masuk masjid tu tenang dah jiwa dia. Berasa sedap, berasa sejuk. Itu. Ini saudara semua bukan sekadar orang beriman dah. Orang beriman sama telah dah. Orang kafir sekalipun, dia tak ada kosak nak wajah, tidak orang panggil niat nak hina gapo dak ni, ia masuk dengan baik-baik, masuk dengan betul-betul di masjid, ia berasa juga tenang. Sebab rumah Tuhan. Maka saya teringat lama saya masa duduk Syria lagi, ada seorang orang kafir daripada Jerman. Nah, dia mari berjalan di Syria, maka daripada tempat ziarahnya Al-Masjid Al-Jami' Al-Umawi, Jami' Al-Umawi, masjid besar di Syria dalam ibu kota ya Damaskus. Tempat berjalan sebab ia daripada Kesir dulu. Nah, maka dia masuk ziarah dalam masjid. Nah, maka dia kata tenang jiwa dia. Dan dia kata tak biasa berlaku lagu ni. Dia masuk dalam gereja beratus-ratus kali sampai beribu kali masuk gereja, tak ada pernah perasaan yang dia berasa ketika dia masuk masjid. Nah, akhir sekali dia masuk Islam. Akhir sekali dia masuk Islam. Nah, dia kata roh ni
ia suka apa hak bersangkut paut dengan Tuhan. Nah, itu dia. Maka masjid rumah Tuhan. Lebih-lebih lagi orang yang pernah pergi ke Mekah. Jikalau ada ramai-ramai dengar hak biasa pergi Mekah, cuba teragak perasaan. Cuba teragak perasaan. Bagaimana perasaan kita dalam roh kita tu ketika kita masuk Masjid Haram. Ketika kita pergi nampak Kaabah. Ketika kita tawaf, lagu mana perasaan? Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi kita masuk ada di kungi dia panggil Hijr Ismail tu. Dekat tu. Dan kita berdoa situ tu. Bagaimana perasaan kita? Allah setenang-tenang jiwa. Sebaik-baik perasaan. Nah, saudara semua, jikalau ada ramai-ramai yang duduk sekalian kita lebih kurang 30 orang ni, nah jikalau pernah pergi masjid, pernah pergi buat haji, ketika Kaabah, perasaan lagu mana? Jikalau boleh rakyat tu buat rakyat. Nak rakyat kata itu roh. Nah, ada. Kalau gitu, orang yang cinta kepada masjid, orang yang hati bergantung dengan masjid, orang yang kasih tenang jiwa apabila masuk masjid, itu tanda kata dia ni cinta kepada Allah. Kata dia tu ada ikatan, ada hubungan dengan Allah. Kata, dan itu alamat yang paling besar yang tunjuk kata dia tu benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Maka kena dengan hadis yang Nabi kata, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Nah, Nabi kata, apabila kamu lihat seorang yang sentiasa pergi masjid, lepas pergi kelik, pergi pula, tak puas-puas pergi kepada masjid, setiap orang bayar dia pergi, nah setiap waktu dia pergi, lepas pergi, tak puas-puas, maka siapa saja yang kamu kelih lagu tu duduk ke dia, lagu tu perbuatan dia, lagu tu kelakuan dia, maka kamu saksikanlah kata ya tu, ya orang benar-benar beriman. Ya saudara semua, Allahu Akbar. Maka hadis ni nah jelas dan nyatanya kata semaya jemaah dan di masjid ni lebih walaupun sama-sama jemaah yang semaya di masjid dan semaya di rumah, hak mana lebih di masjid, nah ada. Maka di sini orang panggil apa kalau maya sore tak nak raya dah, semaya sore di rumah, semaya sore di kedai dengan semaya jemaah di masjid tak nak raya dah, lebih masjid cerak-cerak dah tu. Lepas tu kita bos tangga lagi di masjid jemaah cerak di masjid, lepas tu di rumah jemaah juga, di kedai jemaah juga. Maka adakah sama dua ni? Tak sama juga. Lebih masjid juga. Lebih masjid. Nah, ada. Sebab apa lebih masjid? Maka ulama kata sebab yang wakwi masjid itu lebih ada beberapa perkara. Berjemaah di masjid itu lebih baik daripada jemaah di tempat-tempat yang lain. Nah, itu dia pada ghalib dengan satu daripada tiga sebab. Nah, dengan satu daripada tiga sebab pada ghalib. Gapo Yang pertama pada ghalib sebab di masjid lebih baik daripada tempat lain, sebab di masjid ni pada ghalib jemaah tu lebih ramai daripada jemaah tempat lain. Bermula semaya jemaah di masjid ni pada ghalib orang yang semaya jemaah tu lebih ramai daripada jemaah di rumah, lebih ramai daripada jemaah di kedai. Kita semaya di kedai tempat kita jual, tempat-tempat kita dengan adik kita dengan anak kali kita, 2 orang 3 orang secara tu ya. Nah, atau kita semaya jemaah di rumah, kita dengan isteri kita, dengan anak kita 4-5 orang secara tu ya. Tapi di masjid, nah puluh-puluh dan kena-kena beratus dan kena-kena beribu orang semaya. Nah, sebab itulah maka mana-mana jemaah yang orang lebih ramai, lebih banyak, maka lebih baik daripada jemaah yang orang sikit. Sebab Nabi kata semaya sore jadi makmum bagi seorang lebih baik daripada yang semaya dengan seorang diri. Dan bermula semaya seorang dengan orang lain agama lebih baik daripada dia semaya dengan dengan Tok Imam saja. Dia semaya ramai 4-5 orang lebih baik daripada dia semaya dengan Tok Imam 2 orang. Dan Nabi kata apa? Dan wa ma kanu aktsar
fa huwa ahabbu ilallah. Maka dia hak mana jemaah yang kau banyak, lebih banyak, maka jemaah itulah lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan lebih suka, lebih redha, lebih setuju, lebih kena jemaah yang paling ramai daripada jemaah yang sikit. Walaupun dua-dua dapat pahala jemaah belaka, tapi lebih ni lebih ramai lagi. Nah, satu yang wa'wi semaya jemaah di masjid itu lebih baik daripada semaya jemaah di tempat yang lain. Yang kedua pula, sebab lebih jemaah di masjid daripada jemaah tempat lain. Nah, sebab nak pergi masjid itu dapat pahala dah. Siapa? Sejakah tu. Nah, sejakah tu. Allahu Akbar. Jikalau kita kelih kelakuan sahabat agak saudara semua hebat. Nah, aduh. Sebab apa? Sebab nak pergi tu sejakah boleh pahala, tak semaya lagi. Semaya suku. Semaya suku. Nah, tapi nak jakah pergi tu pahala dah. Nah, satu jakah dapat satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu darajah. Nah, aduh. Kalau gitu sejakah, bagaimana dua jakah? Bagaimana 3 jakah? Bagaimana 10 jakah? Bagaimana orang panggil 20 jakah, 30 jakah? Beratus jakah. Nah, sebab tu umur dia kau jauh, kau baik. Sebab apa? Ya banyak jakah. Allahu Akbar. Sebab tu, sebagaimana saya baca ayat di beberapa hari lepas hari dah. Nah, kena-kena sahabat selepas daripada turun ayat ni ataupun dengar hadis ni yang Nabi riwayat kata orang yang berjalan kepada masjid ni dapat kelebihan gini sejakah, dapat satu pahala, diapung satu dosa, dihapus satu dosa, diangkat satu darajah ni kak. Nah, minta izin daripada Nabi nak pergi buat umrah jauh daripada masjid supaya dia boleh berjalan mari jauh. Yang wakwi dia tu dapat jakah yang banyak, wakwi dia tu dapat pahala banyak dan diapun dosa banyak, diangkat pun banyak darajah. Minta izin daripada Nabi pasal tu. Masya Allah. Tetapi Nabi tak izin. Nabi kata tak apalah, di sini pun tak apa. Dan orang umrah kat masjid ia dapat kelebihan pula. Jadi apa? Jiran masjid pula dah. Nah, hal lebih situ pula dah. Nah, walaupun jakah dia orang panggil apa tak banyak, tapi dia ni jiran masjid. Maka masjid tempat turun rahmat. Tempat turun rahmat. Maka orang kau dekat masjid, rahmat kau dah dapat. Nah, duduk tempat baik, maka dapat kebaikan. Orang duduk tempat baik, duduk dekat tempat baik, dengan duduk jauh, orang yang duduk dekat tu dapat banyak daripada duduk jauh. Nah, jadi kelebihan masing-masing. Orang duduk jauh, kelebihan dia berjalan mari banyak. Maka banyak jakah, banyak pahala, banyak jakah, banyak diampun dosa, banyak jakah, banyak diangkat darajah. Nah, ada pun orang yang dekat ni, dia tak dapat benda tu. Ya jakah dia sekadarnya. Tetapi dia dapat kelebihan lain. Sebab ia jadi jiran masjid. Maka masjid ni tempat turun rahmat. Nah, maka rahmat bersegera masuk dalam rumah dia. Tu. Tapi walau begitu pun para sahabat yang Nabi tak izin pindah ke rumah jauh tu, dia buat lagu mana? Saudara semua, ining sahabat, jiwa sahabat. Ayatan mereka ni sangat-sangat cinta, sangat-sangat loba kepada pahala. Nah, maka umur dia dekat. Dia buat lagu mana? Maka dia berjalan, dia jakah sepit-sepit. Dia jakah sepit-sepit jakah. Sepit-sepit kaki, dia jakah pergi. Supaya apa? Supaya banyak jakah. Nah, kalau jakah biasa ke pum jadi gitu. Jakah biasa. Nah, jalan umur jauh mari, jalan hari tu, jakah biasa. Tu dia. Tapi dia ni umur dekat. Nak jakah lagu tu tak boleh. Dah jakah lagu tu 3-4 jakah naik kaki masjid. Sebab tu dia buat rapat-rapat jakah. Nah, supaya dia dapat jakah banyak juga walau umur dekat sekalipun. Ning nak kata para sahabat, lobanya kepada pahala. Nah, tu dia. Ataupun kita hari ni dah kita jarang tak ada berapa kali. Nah, nak orang umur kat masjid menang. Jauh sikit, emo pergi dengan bersikap, emo pergi dengan mutu dan kena-kena orang pergi dengan kereta maya. Nah, tapi tidak ada apalah. Tapi kita perlu juga tiru sahabat. Lagu mana? Jika kita sampai masjid, nah mutu tak jauh sikit, kita boleh jalan banyak jakah sikit. Nah, misal kata jika boleh buat dan jika ingat dah kelebihan jakah ke, aku baca hadis tadi, aku baca hadis kemarin, aku dengar orang mengajar kemarin kata bermula jakah ni dia panggil apa nak pergi masjid ni kelebihan besarnya.
Nah, maka dia mutu dah tapi cak jauh sikit. Lepas tu berjalan mari naik masjid. Siapa 30 jakah mana mari dah belana dah. Saudara semua. Nah, ada. Kalau gitu yang kedua sebab apa? Sebab dia panggil buat jemaah di masjid lebih baik daripada jemaah di lain ni. Selepas daripada bilangnya orang semai itu ramai dah. Yang kedua pula sebab banyak jakah pergi pada masjid. Dan sebab yang ketiga yang buat semai jemaah di masjid lebih baik daripada jemaah di lain sebab orang pergi pada masjid ni dia dapat doa para malaikat. Sebab dia dapat doa para malaikat. Saudara semua, benda ni bukan benda murah nah. Benda ni bukan benda main-main nah. Benda ni bukan benda sia-sia nah. Nah, doa malaikat ni bukan mudah orang nak dapat. Jadi bukan semua malaikat ni dan bukan setiap masa malaikat ni berdoa kepada manusia nah. Nah, jadi kelakuan yang tertentu saja hak Tuhan izin, hak Tuhan suruh malaikat berdoa kepada hamba yang beriman. Maka daripada tempat hak Tuhan suruh malaikat berdoa tempat ni. Allahu akbar. Maka saudara semua, mana-mana manusia yang malaikat berdoa pada ghalib dia tak celaka. Pada ghalib ia tak binasa. Bahkan pada ghalib ia beruntung, ia bertuah. Sebab apa? Sebab doa para malaikat Tuhan terima. Sebab malaikat tak berdosa. Malaikat ni tak ada pernah buat salah kepada Allah. Sama besar dengan butir pasir pun tak pernah. Nah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua apa saja Tuhan perintah dia buat semua. Sebab tu kena malaikat. Nah, duk tasbih kepada Allah. Semenjak dijadikan dia sampai hari ni tak putih-putih lagi. Tasbih. Nah, duk ibadat kepada Allah sepanjang masa. Tak ada penat-penat, tak letih-letih. Dia suka pula ibadat kepada Allah. Maka secara mana makam dia tingginya. Rapat je dengan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk hak Tuhan cinta, makhluk hak Tuhan kasih dan harga mahal di situ dia minta, tidakkah Tuhan tak terima? Segera Tuhan terima. Selalu Tuhan terima. Nah, sebab tu datang pada hadis yang lain, Nabi menggemarkan kita, menggalakkan kita, suruh kita sungguh-sungguh. Suruh apa tu? Suruh kita berdoa kepada orang lain. Doa ke saudara kita, doa ke sahabat kita, doa ke adik-beradik kita, doa ke jiran kita, doa ke wali kita, doa ke guru kita, doa ke pelajar kita, doa ke orang suku sakat. Nah, dia dapat kebaikan, dia dapat rahmat, dia dapat barakah, dia dapat rezeki murah, dia dapat benda baik-baik, dapat isteri, dapat apa? Dapat anak. Kita berdoa gitu. Nabi suruh kita berdoa ke orang. Misal kata saya ni ada sahabat seorang nama Hasan. Nah, maka agama, Quran, hadis, para ulama hukum syarak menggemarkan saya, mensunatkan saya. Nah, suruh saya ni doa kepada sahabat saya Hasan tu. Ikut, ya Allah rahmatikalah kawan saya Hasan. Ya Allah ampunkan dosa Hasan kawan saya ya Allah. Ya Allah bagilah bukalah pintu rezeki kepada sahabat saya Hasan ya Allah. Ya Allah mesihatkan tubuh badan dia ya Allah, mesembuhkan penyakit dia ya Allah. Nah, membahagiakan dia ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Doa lagu tu. Nah, suruh doa lagu tu. Sebab apa tu saudara semua? Nabi kata, apabila membuat lagu tu, nah, maka ada malaikat Tuhan datang mari. Duduk tepi mung. Ketika mung berdoa tu, lagu tu mung berdoa ke orang lain tu, Tuhan datang malaikat duduk tepi mung, lepas tu dia tolong amin. Dia kata amin. 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 Mung berdoa malaikat tu amin. Sebab apa? Mung berdoa ke orang lain. Tapi kalau mu tak berdoa ke orang lain, mu berdoa untuk diri mu saja, dah tak dapat tak amin malaikat. Malaikat tak amin wi. Ni besarnya nak kata. Nah, kalau itu supaya malaikat mari amin, amin. Gapo makna amin? Amin ni doa dah. Makna dia, ya Allah, terimakanlah doa hamba-Mu ni ya Allah. Ya Allah, terimakan doa dia ya Allah. Ya Allah, terimakan doa dia, tu makna amin. Amin, amin ni makna, hei Tuhan terimakan. Hei Tuhan terimakan. Hei Tuhan terimakan. Ya Allah, terimakan doa dia ya Allah. Terimakan doa dia ya Allah. Terimakan doa dia ya Allah.
Maka 10 kali dia kata amin, 10 kali dia minta itu hati mau doa. Nah, lepas tu ya doa selesai sudah, malaikat dah kena. Nah, walaka mislu zalik. Maka ya Allah, bagi kepada orang yang doa ni untuk sahaya saat ni, bui ke dia supaya apa saja yang dia tolong minta wi ke sahaya. Jadi apa saja yang minta ke sahaya saat ni tu, wi ke dia juga ya Allah. Dah, gapo yang minta ni? Misal saya minta apa? Saya minta sayang saya sembuh daripada penyakit, uya dalam keadaan sihat, uya betul dunia akhirat. Tu saya minta ni. Maka malaikat kata, ya Allah, kepada orang yang berdoa tu supaya dia minta ke saya saat ni. Saudara semua. Jadi di sini ada 2 doa. Doa saya kepada kawan dan doa malaikat untuk saya. Tanyanya, doa mana lebih diterima oleh Allah? Doa mana cepat diterima oleh Allah? Jawabnya, doa malaikat lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa saya lagi. Kalau gitu, saya akan dapat benda baik-baik. Hak saya berdoa ke sayang saya tu, saya dapat dulu pada dia lagi. Saya akan dapat dulu pada dia lagi. Allahu Akbar. Saya akan dapat dulu daripada dia lagi. Sebab apa? Sebab doa malaikat. Doa ke saya. Nah, ada. Ini sebab itulah kita kena banyak doa ke orang lain. Doa ke guru kita, doa ke pelajar kita, doa kepada anak kita, doa kepada kawan kita, jiran kita, orang-orang kita, orang dalam masyarakat kita. Nah, berdoa. Nah, ada. Dia berdoa lagu tu, malaikat tolong doa kita. Amin, amin. Bakir kali kata, mung dapat seperti mung doa kepada kawan kamu saat ni. Nah, maka dua-dua doa tu, doa malaikat lebih cepat diterima daripada doa kita. Kalau gitu kita akan dapat apa kita minta ke kawan kita saat ni tu, kita dapat dulu pada dia lagi. Saudara semua. Ini besar nak ayat kata. Kalau gitu, orang hok pergi masjid ni, lebih-lebih lagi orang yang pergi awal ni, pergi dulu ni, lepas tu duduk dalam masjid, duduk tepat tu lah. Duduk buat apa tu? Duduk tunggu nak sembahyang. Maka tak sembahyang lagi dapat pahala sembahyang dah. Selama mana benda yang buat uya duduk situ tu sembahyang, bukan benda lain dak. Duduk cokoh itu tu apa tu? Sebab apa duduk cokoh tu? Duduk tunggu sahing. Tak adil ke tu? Duduk apa cokoh tu? Duduk orang panggil apa? Puas-puas. Tak adil ke tu? Nah, orang hak pergi masuk masjid, duduk cokoh, duduk apa tu? Nak tunggu, nak sembahyang. Tunggu iqamah. Nah, maka pahala sembahyang dah. Dan malaikat tolong berdoa ke dia. Saudara semua, laki perempuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini besar. Ini benar sangat baik. Nah, kita semua berhajat, kita nak butuh dunia akhirat, maka ni jalan dia. Nah, nak cari mana malaikat berdoa kita. Nah, maka tempat ni yang malaikat berdoa kita. Dan ada tempat lain jari-jari lagi, tapi hak ni hak besar. Lepas tu lama pula dia berdoa kita. Maka jika kita pergi awal, kau lama berdoa kita. Sebab apa? Selama mana kita tak masuk dalam semaya, selama tu dia berdoa kita. Allahu Akbar. Saudara semua. Maka dengan sebab 3 perkara ni lah, orang semaya jemaah di masjid lebih baik daripada jemaah di mana-mana tempat yang bukan masjid. Nah, ini jelas sekali, nyata sekali dan dia panggil apa? Cerak sekali. Nah, saudara semua. Lagi masjid ni rumah siapa? Rumah Allah. Masjid ni rumah Tuhan. Nah, maka Tuhan ni siapa Tuhan? Tuhan ni Raja yang Maha Kaya. Raja yang Maha Kaya. Semua nikmat daripada Allah. Ma min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun, walau halus sekali, semua daripada Allah. Maka saudara semua, jikalau seorang daripada kita ni, misal kata saya tak apa duk dia Raja Brunei pada saya pergi muhya. Raja Brunei pada saya pergi muhya. Atau Raja Mekah. Atau Raja Lepan Kota. Raja Imarat. Arab Imarat misal kata. Dan raja-raja yang lain lagi hebat-hebat di dunia ni. Pada seorang daripada manusia pergi masuk. Nah, maka orang yang masuk rumah raja, adakah dia tubik tangan kosong? Fikir dengan otak kita bodoh-bodoh. Dengan betul-betul. Dengan mudah-mudah.
Orang yang raja panggil dia masuk muhya ni, adakah dia tak dapat apa langsung daripada benda baik? Nah, tak boleh jadi. Lagu-lagu mana dia dapat? Dapat cerak. Masuk pergi nama raja, muka raja padah ke? Ada tu. Nah, emo boleh makan sekali dengan raja. Maka makan dengan raja tak nak royak dah, berbeza daripada makan dengan orang biasa. Emo duk tak khisi daripada khisi rumah raja. Emo boleh makan dengan makan gelas dalam asana raja. Emo boleh duk rehat-rehat dalam kawasan rumah raja, tempat yang comel. Atau boleh kelih benda-benda hak raja milik, daripada pakaian, daripada perhiasan, daripada apa saja. Emo boleh naik kuda, hak raja dah naik. Emo boleh naik kenderaan, hak raja dah naik. Emo raja wi duit, emo raja wi pakaian, emo raja wi pangkat, emo raja, yang penting mesti juta-juta persen mesti orang yang raja panggil tu dia dapat nikmat. Sikit banyak dia dapat cerak. Dia dapat. Nah, ai tak saja itu raja manusia, itu raja dunia. Bagaimana raja yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala, lebih boros lagi daripada manusia, lebih agung lagi daripada raja dunia, lebih hebat lagi. Sebab tu orang masuk rumah Tuhan tak saja orang masuk masjid, tak saja. Saat ni saya royak, orang kafir lagi berimeh. Nah, bagaimana orang berimeh dah masuk di masjid ni? Nah, mesti dia dapat benda baik-baik. Tapi yang berbezanya, benda kita dapat tu kita tak ada boleh rasa. Tu ya. Tak boleh rasa hissi. Yang kita tak boleh lihat dengan mata, kita tak boleh dengar dengan telinga, kita tak boleh bau dengan hidung, tak boleh kecak dengan lidah, dan tak boleh jamuh dengan tangan. Tu ya. Nah, tak boleh tu ya. Tapi ada ke tak? Ada. Cerak ke tak? 1000 juta 100%. Nah, lan persen kita dapat cerak. Nah, lepas tu masjid tempat rahmat. Banyak Tuhan rahmat. Nah, hak tu cerak dah. Dan nikmat lain lagi banyak lagi. Nah, kalau Tuhan buka akad hijab, kita kelih benda hak Tuhan kepada orang pergi muhya, masjid pergi semaya, Allah tak ada orang tak pergi berkali. Tapi cuba Tuhan tak apa. Tapi yakinlah kata ada. Kata tak sia-sia, saudara semua. Allahu akbar. Itu nah sebab yang buat masjid tu lebih, saudara semua. Maka di sini cuba telah kita mai kelih kelakuan orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Bagaimana dia duduk? Bagaimana perasaan dia? Bagaimana terikat ke dia, gantung dia dengan masjid? Tak kala ada kelebihan semacam ni. Kelebihan malaikat berdoa bui. Kelebihan semaya yang dicintai oleh Allah sebab jemaah ramai. Kelebihan jalan pergi kepada masjid. Kelebihan masjid ni rumah Tuhan, yang Tuhan kurnia yang banyak pemberian, tapi kita tak nampak. Bagaimana orang baik-baik itu, dia dengar lagu tu bagaimana kelakuan dia, saudara semua. Maka diriwayat daripada orang panggil Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah ni seorang ulama hadis besar di Iraq masa dulu gitu. Dan dia ni seorang daripada tok guru imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i ni ramai orang panggil guru dia di Mekah ni, Khalid Az-Zinji, mufti Mekah, itulah guru besar dia di Mekah. Dan di Madinah ni orang panggil apa guru besar dia Imam Malik. Dan di Iraq ni guru besar dia Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan orang panggil apa daripada guru yang hebatnya Waqi' ibn Jarrah, ulama hadis besar di Iraq. Maka Waqi' ni dia cerita tentang seorang ulama tok guru bagi dia. Tok guru bagi dia. Jadi Waqi' ni dia mengaji dengan tok guru ni, nama apa? Al-Imam Al-A'mash. Al-Imam Al-A'mash. Maka Waqi' cerita kepada kita tentang
sifat, tentang kelakuan, tentang keadaan, dia panggil apa? Tu guru dia Al-A'mash. Nah, ada. Maka dia katakan, dia kata kana al-a'mashu qariban min 70 sanatan lam tafuthu at-takbiratul ula. Allah. Saudara semua, dia kata, dan adalah tok guru kami Al-A'mash, dekat hampir 70 tahun. 70 tahun saudara semua, dia tak ada pernah luput takbiratul ula dengan Tok Imam. Tak biasa luput. Tok Imam kata Allahu Akbar, maka dia pun Allahu Akbar. Jadi tak ada pernah berlaku dengan tok guru dia A'mash ni. Tak ada pernah jadi makmum masbuk, tak biasa. Jadi makmum muafiq semua. Lepas tu muafiq awal-awal apa dah. Bukan muafiq tengah-tengah hujung-hujung dak. Muafiq awal-awal. Tok Imam takbir, dia takbir dulu dah. Tok guru dia Al-Imam Al-A'mash. Lepas tu duk lagu tu semaya tak ada pernah luput takbir yang pertama kali dengan imam tu. Adakah sehari dua? Adakah sebulan dua? Adakah setahun dua? Tidak, saudara semua. Bahkan dekat 70 tahun sampai yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Orang dia berjuru ni, orang dia baik ni, lagu tu kelakuan mereka. Maka jika kita kembali ke diri kita, Allah, jauhnya kita. Kita ni sah kata itu dia panggil apa ni? Kita pergi kadang-kadang tu Imam Nawawi saleh dah, baru kita takbir. Sepuh-sepuh nak dia panggil nak luput jemaah dah. Allahu Akbar. Itu dia panggil benar hak berlaku dengan A'mash, saudara semua. Dan ini Ibn seorang ulama hadis juga, dia kata apa? Dia kata makastu 40 sanatan lam tafutni at-takbiratul ula illa yauma matat ummi. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia kata, dia cerita tentang hadiah sendiri, bukan nak bangga dah, tapi dia ayat benda berlaku sungguh. Dia katakan, dia kata, aku duduk semaya berjamaah di masjid ni 40 tahun. 40 tahun aku duduk jemaah saja di masjid ni. Ada. Maka tak ada pernah aku tak ada takbir kali dengan Tok Imam. Jadi tak ada pernah luput takbir yang pertama, tak ada biasa luput. Jadi Tok Imam kata Allahu Akbar, aku pun Allahu Akbar. Malaikat sehari je yang aku luput. Dalam masa 40 tahun tu, aku semaya dengan Tok Imam kata Allahu Akbar, aku pun Allahu Akbar. Tapi sehari saja yang Tok Imam kata Allahu Akbar, aku tak ada kata luput takbir tu. Sehari saja. Hari mana Dia kata hari ibuku mati. Hari ibuku meninggal. Maka aku duk sibuk dengan maning dia, kafir dia, wiku ni luput semaya berjemaah ataupun dia akhir-akhir lewat tak ada takbir kali dengan Tok Imam. Sehari tu ya. Allahu Akbar. Sehari tu ya. Hari lain tak kira. Sihat sempurna, sihat sikit-sikit, sakit sikit-sikit, sakit banyak tak kira. Aku Tok Imam kata Allahu Akbar, aku Allahu Akbar. Subhanallah. Orang tu hebui, Masya Allah. Itu seorang ulama. Dan kata seorang ulama nama Sa'id ibn Musayyib, orang panggil Tok Imam Madinah. Di masa dia, ialah imam yang paling hebat sekali. Di masa dia, dialah imam yang paling hebat sekali. Nama dia Sa'id ibn Musayyib. Dia katakan, ma fatatni at-takbiratul ula munzu 50 sanah wa ma nazartu fi qafa rajulin fi salati munzu 50 sanah. Allahu Akbar. Saudara semua, sedap kita baca benda-benda yang berlaku dengan orang baik-baik daripada hamba Allah. Mudah-mudahan jadi semangat bagi kita. Cerak
kita tak boleh buat seperti mereka cerak. Mereka maqam lain, kita maqam lain. Tetapi mudah-mudahan dengan berjuruh mereka, dengan barakat mereka, dengan rahmat yang Tuhan turun ketika kita sebut nama-nama mereka ni, nah, masuk di hati kita, wis semangat kepada kita nak buat seperti dia buat, atik sekadar kita boleh. Nah, insya-Allah. Nah, itu harapan kita, saudara semua. Maka Sa'id bin Musayyib kata kan? Dia kata, tidak pernah aku luput takbir yang pertama sekali dengan imam ni. Tak biasa. Lepas tu, semenjak 50 tahun lepas mari dah. Semenjak 50 tahun lepas mari dah, tak biasa lagi. Tak biasa berlaku lagi dengan aku ni. Tok imam takbir, aku tak takbir, tak ada. Tak ada berlaku. Bahkan Tok imam kata Allahu Akbar, aku pun Allahu Akbar. Saudara semua. Siapa kali kata apa? Wa ma nazartu fi qafa rajulin fi salati mundu 50 sanah. Bahkan aku tak ada pernah semenjak 50 tahun mari dah, aku tak ada pernah lihat bahu orang semaya di depan aku. Tak biasa lihat bahu. Makna apa tu? Makna kata dia semaya duduk saf yang pertama semua. Tak ada biasa duduk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ada. Jadi depan dia tak ada orang, malaikat imam. Makmum lain tak ada. Dia duduk saf pertama. Nak ayat kata dia pergi masjid awal. Jadi orang yang nak dia takbir yang pertama kali ngata imam ni, cerak dia kena pergi awal. Ada pun orang yang orang bel baru nak maning, tak ada cerak hak ni. Orang qomat baru nak sipai pergi, tak ada cerak hak ni. Dan tak dapat kelebihan doa malaikat, tak dapat dah. Nah, orang pergi awal ni dapatnya. Dapat jakah kaki tu. Dapat orang panggil semaya ramah di masjid itu. Hak besar laginya dapat doa para malaikat yang butung besar pucuk bagi butung besar. Nah, tu saudara semua. Dan kata Ibn Ma'in, seorang ulama hadis yang besar, Yahya Ibn Ma'in, tu guru bagi Imam Bukhari dan imam yang lain-lain lagi. Nah, dia kata dia duk cerita tentang hatu guru dia, nama Ibrahim Ibn Maimun. Dia duk cerita tentang tu guru dia nama Ibrahim Ibn Maimun. Maka Ibn Ma'in katakan, saya ada seorang tok guru yang hebat, nama dia Ibrahim Ibn Maimun. Maka dia ni dia kerja yang menepa. Nah, orang panggil apa, orang panggil teh, orang panggil mah, teh, orang panggil besi, teh perak apa gitu, yang menepa gitu. Kerja dia. Nah, maka masa dia kerja tu, apabila dia akik tuku, duk tebok, duk katok tu bong suang api panas kan, maka akik mari pak katok pop betul apa gitu. Tu kerja dia. Maka apabila dia tengah-tengah duk kerja tu, Ibn Ma'in anak murid duk cerita hatu guru dia nama Ibrahim Ibn Maimun. Dia kata tu guru kami Ibrahim Ibn Maimun, apabila dia duk kerja, duk katok tu akak tuku ni nak katok, tiba-tiba orang bel Allahu Akbar orang bel. Ya akak tuku ni nak katok tu, tiba-tiba dengan orang bel tahu pung dah. Tahu pung dah, tahu tuku lek belakang. Tak katok dah. Padahal kalau kita kat akik dah katok lah paling kurang sekali, lepas tu tinggal dah. Tapi dia tak dah. Dia dengar suara orang bel, nah, sara tu. Dia akak kapak kali pun, dia orang bel maka tahu piung. Bukti semua hal lain. Sebab apa? Ketika ni Tuhan panggil. Kena terima seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun kita hari ni dia duk berjahit orang bel supaya orang tak bel. Kita hari ni dia duk menyaku orang bel supaya orang tak bel. Padahal speaker derah dah, tapi tak dengar supaya tak dengar. Nah, dan kena orang tak ada buat kerja apa hari. Jahit dah, menyaku dah, tak ada buat kerja apa. Cuma duk dah kopi ya. Cuma duk dah gerai ya. Nah, juga tak bangun juga. Tak ada orang panggil bergerak juga. Tak ada berubah juga. Nah, Allahu Akbar. Sebab tu saya biasa royak kata masalah pergi masjid, masalah semaya ben ni, ia bukan di tubuh besar gagah dengan kurus kekek tak erat dak, ya bukan itu. Ia masalah iman betul. Masalah iman betul. Iman dia kuat, iman dia hebat. Nah, nampak tuai halah pun, oh tapi ragah buat ibadat. Nampak tuai tak erat pun, tapi ragah buat ibadat.
Tetapi dia imej tak ada. Tubuh berat, tubuh besar, akik besi, berapa ratus-ratus kilo akik naik sekalipun, tapi nak bangun semaya tak boleh jika imej tak ada. Saudara semua. Baik. Dan kata seorang imam yang besar nama Sufyan ibn Uyainah, ulama hadis besar dan tok guru bagi Imam Syafi'i, dia kata la takun mithla abdi su, janganlah kamu jadi seperti hamba yang jahat. Janganlah kamu jadi seperti hamba yang jahat. La ya'ti hatta yud'a. Nah, sehingganya hamba jahat pun hamba jahat. Hamba dia tak baik, hamba dia kelang, hamba dia tak betul, dia hamba dia hati tak comel. Nah, dia penghulu dia tak panggil tak hari. Tak berjuruh lah tu. Hamba hak berjuruh ni, dia tak hati penghulu dia tuai dia panggil. Dia perhati ke semua. Tuai nak gapo? Tuai berhajat kepada gapo? Nah, tuai klik kerja mari. Tak panggil lagi dia. Tapi dia kata, kerja kening tuai berhajat kepada air segelas. Dia ambil air lagi. Itu hamba yang berjuru. Nah, hamba tuai tak panggil lagi. Tapi nampak klik mari pak, dia kena khidmat, kena pergi pecah kasut, kena pecah stoking. Dia pergi dah. Pecah kasut, pecah stoking. Itu hamba yang baik. Jadi, dia duk perhati klik tuai dia, apa tuai berhajat. Nah, tak nanti tuai yang panggil, tak nanti tuai suruh, dia segera buat dulu. Ini hamba yang baik. Adapun hamba yang tak baik, yang culah, yang panggil apa, yang peling, yang menipu. Nah, masa kerja dia tak kerja. Duk nusuk-nusuk, kena panggil pada dia tak dengar lagi. Kalau pergi pun pergi dengan berat, pergi dengan lambat, atau hamba-hamba buruk, hamba jahat lagu tu. Maka Ibn Uyainah katakan, janganlah kamu bak semaya ni, kamu jangan jadi seperti hamba yang jahat, yang tak pergi cari tuai dia, malaikat kena panggil dulu baru mari. Bukan bak semaya ni munggilah kepada rumah Tuhan, gilah kepada rumah dia panggil petuaimu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, belum mendengar orang bel lagi. Ini orang mukmin yang sebenar. Ini orang berjuruh daripada hamba Tuhan. Nah, seperti hamba lah. Hak berjuruh lagu mana? Mung pisah wi berjuruh lagu tu dengan Tuhan. Nah, hamba yang berjuruh ni jawab lagu mana dengan Tuhan dia? Nah, dia pisah nak khidmat sama. Wak tak bagi pun ya khidmat. Nah, ni pun supa. Jadi, kita tulis waktu nak masuk dah, segera kita sipai maning, sipai ambil semaya, maka pergi. Tak nak kata kita cinta kepada Allah. Tak nak kata kita cinta kepada masjid. Tak nak kata ada hubungan ikatan kita dengan masjid. Saudara semua. Nah. Dan sebab lebih besar, lebih baik, lebih agung apa-apa yang banyak kelebihan hayat dari masjid itu, lebih-lebih lagi dengan betul semaya jemaah ni. Bagaimana kita tahu saat ni sikit banyak daripada setengah-setengah orang yang kita rakyat saat ni. Nah, sebab tu para ulama, para orang soleh, orang yang baik-baik ni, apabila luput semaya jemaah, ia menangis. Ia menangis, ia duka cita. Padahal ia semaya, tapi luput jemaah. Tak ada. Dan kadang-kadang bukan ia sengaja, bukan ia sekalian. Tapi dengan sebab berlaku suatu benda yang wa'u dia tu luput dan terlucu, tak ada jemaah. Ramai yang berlaku di kalangan ulama yang lucu jemaah, patu bukan seumur. Kadang-kadang dia umur ya sehari sekali tu ya, satu waktu tu ya yang luputnya. Tapi dia teriak seolah dia ni dia panggil tak semaya dah. Dia teriak seolah dia ni tak biasa jemaah. Pasal tu orang ada iman kuat, masya-Allah. Nah, seperti seorang ulama nama Hatim Al-Asam, seorang ulama besar, satu hari dia panggil dengan sebab ia ada urusan, ada kerja, maka luput semaya asal berjemaah. Luput semaya asal berjemaah, waktu dia tu maya sore. Maka lepas maya dia teriak siapa jatuh matahari. Teriak sesal dan bahasa salah. Padahal ya semaya asal berkata semaya. Dah semaya awal waktu juga, bukan semaya hujung-hujung waktu dah. Semaya awal waktu.
Tapi luput jemaah ya. Teriak ni, nah. Siapa jatuh matahari, jikalau air mata habis maka keluar darah. Nak kata lepas darah tu padahal tak keluar darah sekali. Tapi nak kata dia teriak cu habis air mata. Nah, luput satu je. Sekali tu ya luput semaya asar berjemaah. Nah, kita ni tak habis nak bilang yang luput jemaah. Lepas tu kita tak habis nak bilang yang kita semaya akhir waktu. Dan beberapa banyak yang kita bahasa tak ada berat, kita bahasa tak ada samkan mana. Semaya tapi gak semaya lepas-lepas. Allahu Akbar. Saudara semua. Dan diriwayat daripada Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ni, Umar satu kali berlaku dengan dia. Gapo berlaku? Berlakunya ialah luput semaya asar juga. Jikalau tak silap saya. Nah, luput semaya asar. Bukan tak semaya dah, luput semaya jemaah. Ai tak ada semaya asar berjamaah. Nah, maka gapo dia buat saudara semua? Maka ia berasa salah. Maka tak menyerah tidur, tak tenang jiwa dia, malaikat dia bayar kifarat. Kalau gitu, ia ada kebongsa yang sangat luas tanah tu, maka ia menjadikan tanah tu wakaf kerana Allah, supaya apa? Supaya nak bayar harga salah yang dia tinggal jemaah, yang dia luput jemaah asal satu waktu. Padahal luput tu tak dapatkan berdosa lagi, tapi orang dia tinggi makam dia, dia terlalu rapat dengan Tuhan, dia berasa salah. Dia berasa salah. Ini cara ukur iman kita saudara semua. Kita nak tahu kata iman kita kuat atau tidak, kelih di perintah Tuhan. Nah, cara mana? Kita segera buat atau lambat buat. Dan perintah Tuhan suruh tu berasa mahal kan murah di sisi kita. Jika berasa mahal benar, itu kerana tanda kata iman kuat. Tapi jika berasa gitu-gitu saja, tu iman kurang. Tapi jika kata bahasa tak sah malah nak buat nah, itu iman dekat nak mampu. Sebagaimana kita boleh dengar baru ni klip seorang perempuan daripada Malaysia kan. Ya, dia suka pula tak semaya. Dan dia lari pula orang lain semaya. Dan dia hina menganyi pula. Mudah semaya buat apa? Orang tak semaya dah pian ni. Orang tak semaya dah learning. Orang learning korang 21 dah ni. 2021 dah orang tak semaya dah. Nah, saya tak semaya dia kata. Dia bangga pula dengan tak semaya dia. Nah, padahal dia orang Islam, itu nak kata iman dia adalah keadaan bahaya. Dia adalah koma tu. Nah, maka insya-Allah dia panggil apa? Nah, Tuhan dia panggil apa? Merahmati dia dan menyelamati dia daripada benda yang tak baik. Insya-Allah, saudara semua. Nah, sebab tu di hari ni, nah, kita kena amatilah masalah ni. Kita kena ambil berat, kena ambil pada, nah, kena ada benda yang mari tolak kita, kita rajin semaya. Kena ada benda yang semangat kepada kita, kita nak buat benda-benda yang baik semacam ni. Saudara semua. Allahu Akbar. Ini, nah, maka hadis semacam ni daripada hadis dia panggil hadis targhib, hadis yang semangat kepada kita. Maka di sini pun juga jadi ukuran juga orang beriman atau tak beriman. Orang ada iman dia ada, orang ada iman dia sihat, orang ada iman dia tak sakit, iman dia orang panggil tak rusak. Nah, dia dengar lagu ni dia nak buat. Dia dengar lagu ni dia semangat. Dia dengar lagu ni dia bahasa muju. Dia dengar lagu ni dia bahasa dia panggil bahasa alaba, bahasa tomok. Nah, tetapi orang yang iman kurang, iman tak, orang iman tak ada, nah, dia tak ada bahasa gana, dia tak bahasa nak buat, tak ada bahasa orang panggil suka gapo dak. Nah, tu. Sebab tu saudara semua, kita dengan melalui mengaji ni lah kita boleh tahu benda. Hak mana benda baik, hak mana benda yang buat kita jadi baik dan kelebihan sekian.
Maka dengan kita tahu ni lah kita nak buat. Dia benda tak baik, kita tahu tu lah kita takut. Nah, sebab tu kita berhajat kepada mengaji. Pendek-pendek kita kata begitulah, saudara semua. Nah, maka hadis ni tak panjang tak pandai, tapi satu hadis yang wak wi seorang butung. Satu hadis yang wak wi seorang berjaya. Satu hadis yang isi kandungnya dia wak wi orang selamat. Jikalau orang yang dengar tu dia pergi buat benda yang dia dengar saat ni, saudara semua. Sebab tu saya menggemarkan diri saya dan menggemarkan saudara-saudari yang dengar saya dan yang akan dengar lepas pada ni. Nah, insya-Allah, nah, marilah kita tanam dalam jiwa kita nak buat benda ni. Dan berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan, bagi kemudahan, kita boleh buat benda ni." Nah, tu iaitu ada ikatan dengan masjid, ada hubungi dengan masjid, ada rasa cinta kepada masjid, suka nak pergi kepada masjid, lobo-lobo kepada pahala yang jalan kaki pergi tu. Dan jika lagi yang mutu tayang musim tu dia dah tu, yang kereta tayang musim tu dia dah tu, bukan sia-sia. Nah, maka dapat pahala, diapuh dosa, diangkat darajah dan dapat doa para malaikat. Sebab tu saudara semua hendak dengar saya ni, jikalau kita pergi sama-sama dah, alhamdulillah, maka teruskan. Lepas tu kita usaha baki sikit sebanyak. Hak tak betul lagi, misal kata jika kita pergi masjid pergi awal dah, tapi duduk di gerai di bawah. Mula-mula lepas dah ni tasawuf lagu tu, pergi masjid, segera naik masjid dan semaya 2 rakaat, duduk tunggu situ sama taruh orang nak qamat, supaya dapat dia panggil pahala, dapat doa para malaikat, doa kepada kita. Nah, maka kita pergi pak, sodok ke gerai, sodok ke khisi, sodok ke bawah kayu tu, sodok ke bucu tu, sodok ke bucu ni, bahkan sabuti di kedai kopi, sabuti tengah jalan, keluar daripada rumah pergi masjid, terus masjid, naik masjid, duduk masjid. Tu cara dia. Lepas tu pisah giwi awal sikit, lepas tu pisah with there dengan email pada awal-awal. Sebab kelebihan dia panggil luar biasa. Nah, saudara semua. Tetapi ada pun bagi perempuan, maka semaya yang paling baik bagi dia di rumah. Semaya yang paling baik bagi dia di rumah. Maka jika boleh buat jemaah di rumah dengan anak dia, maka comel. Dan emo dia orang anak dia lelaki, tu lelaki orang panggil pot, anak dia lelaki ada email, ya di makmum. Atau dia buat jemaah dengan anak dia perempuan, ya di email, anak dia di makmum. Dan lama-lama sekali semaya dengan suami dia. Nah, dan jika tak ada orang, semaya seorang pun, semaya perempuan di rumah lebih baik daripada semaya di masjid. Walaupun pergi masjid tak salah, boleh pergi. Nah, dan ada syarat dia lah. Ada pun orang muda, itu tak digemarkan kepada masjid. Lebih-lebih lagi masa fitnah yang seperti kita hidup di hari ini. Nah, lebih-lebih lagi buat pergi pak dengan makan gapo tu orang kadang-kadang dapat banyak dosa pula daripada pahala. Nah, sebab tu kena ingatlah sikit di situ. Baik. Maka pada hujung ni saudara semua, saya jawab soalan lah. Jadi ada seorang panggil saudari, nah dia tanya soalan dalam messenger pribadi tu. Dia kata di sana ada beberapa orang baba di tempat kita sikit tempat kita sini ni. Nah, dia bui, dia ada doa, ada ayat Quran, ada gapo ni. Nah, dia ajar pak, dia kata saya ijazah bui doa ni, saya ijazah bui ayat ni. Nah, ada. Maka apa makna ijazah tu? Tanya lagu tu. Ijazah ni ialah maknanya aku aku izin kamu beramal dengan apa yang aku amal, yang aku terima daripada guru aku ni. Jadi doa ni aku terima daripada guruku, dia izin aku ni beramalkan. Maka aku beramal lah. Hari ni aku izin kamu beramal dengan doa ni yang aku terima daripada guruku ni. Guruku yang terima untuk guru ya. Maka begitulah bergelar-gelar siapa kepada tuai asal. Emo siapa Nabi, emo siapa para sahabat, emo siapa para imam, emo siapa kepada orang yang kemudian yang merekodkan doa yang barakah ini yang sangat baik ini. Tu dia panggil ijazah lagu tu. Dia izin anuya beramal dengan apa yang dia terima mari. Maka hak tu lebih baik, lebih barakah. Walaupun
jikalau kita pergi bertemu oleh surat, kita baca surat ada doa baik yang dikarang oleh orang ning, tuai dia ya ning. Lepas tu kita nak amalkan dengan doa tu. Kita nak amal pada dengan ayat tu misal kata. Padahal kita tak ada ambil izin, tak ada ambil ijazah daripada dia. Boleh ke tak? Boleh, tidak ada masalah. Benda baik ni boleh buat mata. Benda baik tak mesti minta izin. Nah, tapi jikalau diizin oleh tuan dia, maka lebih sempurna. Lebih sempurna, lebih barakah. Nah, sebab apa? Sebab ia bertali. Guru ni turun kepada ni, turun, ia bertali lagu tu. Maka barakah tak putus-putus. Nah, jika kita dapat izin daripada tuk guru dengan diri sendiri. Tapi jika kita ambil mai guna dengan dia tak ada ijazah apa pun, maka tak salah dan boleh sebab kebajikan. Dan tuk guru pun tak sayang. Amal dia pun amal pun tidak ada masalah, dia tak lari cerak sebab benda baik. Nah, tapi yang berbezanya sempurna tak sempurna. Dia dapat izin ni lebih baik, lebih sempurna. Dia tak dapat izin, comel dah, baik dah. Nah, tidak ada masalah. Itu ya yang berbezanya daripada yang kita ambil mari amal dengan tak dapat ijazah dan dengan dapat ijazah daripada tuai hak dia. Itu sikit sebanyak yang berbezanya. Nah, maka insya-Allah dapat faham dengan baik. Maka masa pada siapa? Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka insya-Allah esok kita sambung lagi hadis yang hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Maka pada hari ini sekadar ini saja, jumpa lagi esok hari insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.